Hai, Assalamualaikum kepada yang baru sampai, selamat datang ke channel ni. Kepada yang dah subscribe, thank you. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, jangan unsubscribe balik channel ni. Okey, hari ni saya nak bacakan cerita seram daripada kiriman sahabat kita yang mengikuti channel ini. Nama dia Rudy. Dia ingin menceritakan kisah dia dan kawan-kawannya pergi ke kenduri kahwin sahabat beliau, dan dia melalui lebuh raya LPT, iaitu di Lorong Karak. Cerita ni berlaku selepas Rudy dan sahabatnya melalui lebuh raya Karak. Okey, cerita ni ringkas saja. Ceritanya bermula macam ni. Kata Rudy, saya ni seorang yang tak takut pada hantu. Maksud Rudy ialah saya ni tak percaya pada hantu. Kata Rudy. Ini dalam kurungan, bukan nama sebenar . Dan pada ketika itu, saya dan kawan-kawan saya, kata Rudy, lalu dekat lebuh raya Karak. Lebuh raya Karak ni adalah lebuh raya yang menghubungkan Lebuh Raya Karak adalah lebuh raya yang menghubungkan Kuala Lumpur hingga ke Pantai Timur. Dan semasa itu Rudy dan sahabatnya dalam perjalanan ingin pergi ke Kuantan, Pahang, iaitu menghadiri majlis kahwin sahabat beliau. Dalam perjalanan ni kami 3 orang dalam satu kereta. Masa tu dah pukul 2 pagi, Afiq, kata Rudy. Dan kami ketika itu, selepas melalui terowong di lebuh raya Karak, kami ada berhenti di satu perhentian. Nanti tak perlu saya sebutkan apa nama perhentian tu di sini. Dekat perhentian ni, kami bertiga pergi ke tandas, kata Rudy. Mereka pergi ke tandas. Setelah itu semua kawan-kawan, kata Rudy, setelah itu semua kawan-kawan saya, iaitu Haris dan Fitri, bukan nama sebenar, telah selesai daripada membuang hajat di toilet. Dan kami semua masuk ke dalam kereta dan saya terus berlalu pergi. Dan macam biasalah, pukul 2 pagi, di LPT masa tu sangat sunyi dan tak banyak kenderaan. Hanya beberapa lori saja yang ada lalu, tetapi jarak yang sangat jauh. So anda boleh bayangkan macam mana keadaan dia. Satu kenderaan yang lalu, tetapi jarak yang sangat jauh. So memang gelap lah. LPT ni sangat gelap. Bila nak dekat Sempang, baru ada lampu jalan, kata Rudy. So dalam keadaan yang gelap tu, saya ni dah biasa sebenarnya memandu pada waktu malam, kata Rudy. So memandu pada waktu malam ni tidak menjadi masalah kepada saya. Saya tak ada rasa mengantuk langsung. Ketika itu, Afiq, kata Rudy, kami lalui satu tempat ni, masa tu dah 20 km macam tu. Kami perasan yang sahabat kami di belakang, iaitu Fitri, dia diam saja. Di sebelah saya adalah sahabat saya, kata Rudy. Sahabat Rudy, Haris, berada di sebelah Rudy, dan Fitri berada di tempat duduk belakang seorang diri. Rudy berasa pelik. Saya berasa pelik, Afiq, kata Rudy. Kenapa Fitri ni dia diam je? Selalunya Fitri ni dia seorang yang banyak cakap, dan dia banyak mulut lah. Banyak mulut, banyak cakap. Dia seorang yang happening. Tapi malam tu bila saya dan Haris menyanyi lagu kegemaran kami sama-sama, lagu Hafiz Syuib katanya ketika itu. Tetapi saya pelik, kenapa Fitri dia diam je? Saya mula rasa pelik
kenapa Fitri macam tu, dia sakit ke apa ke. Saya pun tanyalah, saya dan Haris tanya Fitri, kenapa ni, kau diam je, ada apa-apa yang tak kena ke? Fitri langsung tak menjawab, langsung tak menyahut, maafkan saya, dia diam saja. Dan kami teruskan perjalanan. Tiba-tiba 5 minit lepas tu Fitri call. Maafkan saya, 10 minit lepas itu ada seorang call. Dan Haris tengok phone yang dipegang oleh Haris tu. Haris terkejut. Saya, Rudy, tanya kepada Haris, kenapa Haris? Kau terkejut ni kenapa? Lalu Haris cakap, Rudy, kenapa Fitri call kita? Fitri kan dekat belakang ni, kata Haris kepada Rudy. Rudy pun tengok dekat cermin belakang. Rudy tengok, Fitri kau call kenapa? Tapi Rudy tengok Fitri tak pegang phone. Lalu Haris jawab call Fitri. Dan Haris tanya, kenapa kau call, kenapa kau kat belakang aku kan? Lepas tu Fitri cakap, korang pergi mana? Kata Fitri, korang pergi mana ni? Aku tunggu tengok kereta korang tak ada. Aku baru keluar toilet ni. Korang pergi mana ni? Haris dengan Rudy terkejut. Sebab masa tu Haris dia lock speaker, so Rudy pun boleh dengar. Dan kami berdua terkejut. Kami pandang antara satu sama lain. Bila kami berdua toleh belakang, perlahan-lahan kami toleh belakang Afiq. Perlahan-lahan kami tengok, betul ke yang kat belakang kami ni Fitri? Tapi bila kami toleh, tak ada. Fitri tak ada. Anda bayangkan tadi Rudy dan Haris dengan Fitri sama-sama naik dalam kereta. Setelah 20 km baru Fitri call dan Haris dan Rudy baru sedar. Bila mereka pandang dekat belakang, tiba-tiba Fitri yang ada dekat belakang tadi hilang. Dan Fitri yang call mereka. So, anda dapat bayangkan tak? Macam mana Fitri boleh call, macam mana Fitri boleh tertinggal, sedangkan tadi mereka masuk ke dalam kereta sama-sama. Tiba-tiba Rudy cakap, Rudy dan Haris dengar dengan jelas. Mereka berdua dengar dengan jelas ada satu suara yang mengilai sangat kuat. Bila mereka berdua dengar je ngilaian yang sangat kuat tu, kami berdua, kata Rudy dan Haris membaca doa, ayat kursi dan juga 3 kul, kata mereka. Mulut terkumat kamit ni. Bayangkan mulut terkumat kamit nak baca sebab terlalu takut sampai bacaan kami berdua salah, kata Rudy. Setelah itu Rudy dan Haris U-turn, jumpa mana-mana sempang, U-turn balik dan pergi ke perhentian tu balik dan ambil Fitri semula. Masa tu Fitri marah kami, Afiq. Kata Rudy, Fitri dia sangat marah dekat kami sebab dah lama, dah jauh. Dah 20 km baru kami sedar. Dah 20 km kami tinggalkan Fitri dalam tandas. Dalam masa yang sama kami pun marah juga Fitri. Kami kata, kau pergi mana Fitri? Kenapa lama sangat dalam toilet? Dah 10 minit macam tu baru nak call balik. Maka kejadian pada malam tu kami takut nak tegur. Kata Rudy dan Haris tidak bagi tahu Fitri yang mereka ada jumpa hantu tu, iaitu hantu yang menyerupai Fitri tu. Tapi setelah majlis tu bermula, dah sampai ke
Kuantan, Pahang. Masa majlis perkahwinan tu barulah Rudy dan Haris ceritakan kepada Fitri apa yang jadi. Maka Fitri pun terkejut lah. Diorang terkejut, dan cerita ni, kata Rudy, saya ingat cerita ni sampai bila-bila, dan disebabkan cerita ni lah saya percayakan hantu, kata Rudy. Yang kata Rudy sebelum ni dia memang tak percayakan hantu, dan dia tak rasa takut pun pada hantu. Tapi selepas je kejadian ni, kata Rudy dia ingat benda ni sampai bila-bila, dan sampai sekarang dia takut nak memandu waktu malam, lagi-lagi selepas pukul 12. So itulah daripada kiriman daripada Rudy, bukan nama sebenar, dan 2 orang sahabatnya. So kalau korang ada cerita yang nak disampaikan, yang nak saya baca, korang boleh kirimkan ke di bawah ni. Saya ada letak link. Dekat bawah ni ada banyak sangat link saya punya media sosial. So korang boleh pilih je mana-mana satu media sosial yang korang nak. Korang boleh DM cerita-cerita seram yang saya akan bacakan. So kalau korang kirim, mesti saya akan bacakan, cepat atau lambat je. Kalau anda ada cerita yang berdasarkan true story, kisah benar, kalau boleh saya nak cerita yang kisah benar. So cerita yang korang lalui sendiri dan cerita tu adalah kisah benar, korang boleh DM saya cerita kisah seram korang tu. Okay, terima kasih kerana tengok video ni. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share, dan jangan lupa support channel ni. Semoga lepas ni banyak lagi kisah seram yang saya akan dapat, yang saya boleh ceritakan. So kalau korang tak kirim, macam mana saya nak ceritakan, betul tak? Sebab saya sendiri pun tak banyak pengalaman lalu kisah seram. Sebab saya pun tak pernah nampak, saya cuma pernah rasa saja. Apa yang saya ceritakan sebelum ni, yang pengalaman saya cuma pernah rasa, tapi saya tak pernah nampak pun. So benda tu agak kurang menarik lah untuk diceritakan. So kalau korang ada cerita yang lebih menarik, kisah seram yang lebih menarik, boleh terus DM saya cerita-cerita yang korang nak bagi tahu tu. Terima kasih subscribe, dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye bye.